Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Kami dari Kumpulan Estetika Bahasa akan membentangkan inovasi bahan bantu mengajar iaitu 10 simpulan bahasa dalam anggota badan. Ahli Kumpulan Estetika Bahasa terdiri daripada Saudari Chawan Cheng, Saudari Marshaliza binti Muhammad Syukri serta saya sendiri iaitu Muhammad Haziq Aiman bin Muhammad Jef. Dalam menjayakan inovasi ini, kami telah menggunakan pelbagai platform iaitu PowerPoint, Canva, WordWall dan CapCut. Objektif PDP iaitu pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenal pasti simpulan bahasa berdasarkan anggota badan serta memahami penggunaan simpulan bahasa yang terpilih. Sebagai pengetahuan, bahan bantu belajar yang telah kami hasilkan adalah lebih tertumpu untuk mengajar kemahiran bahasa iaitu kemahiran aspek seni bahasa. Standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah kami pilih adalah daripada dokumen standard kurikulum dan pendaksiran DSKP tahun 3 Bahasa Melayu SJKC. Dengan itu, antara standard kandungan yang telah kami pilih ialah 4.1 iaitu mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahasa sastra. Manakala standard pembelajaran yang telah kami pilih ialah 4.1.1 iaitu bercerita dengan menggunakan bahasa yang indah dan santun iaitu simpulan bahasa. Selain daripada mengajar dan juga menguasai kemahiran aspek seni bahasa dalam kalangan murid, kemahiran bahasa yang lain seperti kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis juga dapat diajar melalui bahan bantu belajar yang telah kami hasilkan. Untuk kemahiran mendengar dan bertutur, antara standard kandungan yang telah kami pilih ialah 1.3 iaitu bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Manakala standard pembelajaran yang telah kami pilih ialah 1.3.1 iaitu bercerita dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Dari segi aspek kemahiran membaca, antara standard kandungan yang telah kami pilih ialah 2.3 iaitu membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Manakala standard pembelajaran iaitu 2.3.2 iaitu membaca dan mempersembahkan karya sastra dan bukan sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai, iaitu cerita. Lain daripada itu, kemahiran menulis juga dapat dikuasai dalam kalangan murid-murid melalui bahan bantu belajar yang telah kami hasilkan. Antara standard kandungan yang telah kami pilih ialah 3.2 iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna, manakala standard pembelajaran yang dipilih ialah 3.2.1 iaitu membina dan menulis frasa. Ayo kita berkenalan dengan 10 simpulan bahasa dalam anggota badan. Simpulan bahasa ialah kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Mari kita mulakan 10 simpulan bahasa dalam bahagian kepala dan bahagian tangan. Simpulan bahasa bahagian kepala. Anggota badan kepala dengan simpulan bahasa keras kepala. Berdasarkan gambar raja di bawah, murid-murid akan mencari simpulan bahasa yang bersesuaian dengan gambar yang diberikan, yakni Achin yang keras kepala itu tidak mahu mendengar nasihat langsung. Seterusnya di bawah akan terdapat maksud kepada peribahasa tersebut. Anggota badan yang kedua ialah muka. Simpulan bahasa yang sesuai seperti berikut.
Setelah air muka, Meng Tat muram sejak kematian isterinya. Bermaksud, berupa muka yang menggambarkan sesuatu perasaan. Simpulan bahasa dalam anggota badan yang seterusnya ialah mata. Ibu, rambang mata. Memilih baju di pasaraya itu kerana semuanya cantik-cantik belaka, yang bermaksud sukar membuat keputusan ataupun pilihan. Simpulan bahasa dalam anggota badan yang seterusnya ialah telinga. Walaupun Pak Hasan sudah tua, tetapi dia telinga lintah, yang membawa makna tajam pendengarannya. Simpulan bahasa dalam anggota badan yang seterusnya ialah hidung. Jika kita bersikap hidung tinggi, kita tidak akan disenangi oleh kawan-kawan. Hidung tinggi bermaksud orang yang sombong. Selanjutnya, anggota badan yang terpilih dalam simpulan bahasa iaitu mulut, lidah dan Kata-kata senyum. Faiza memang tidak boleh dipercayai kerana dia memang terkenal sebagai seorang yang lidah bercabang, yang bermaksud orang yang cakapnya berdolak-dalik atau suka berbohong. Akibat mulut murai Kak Timah, rumah tangganya porak-peranda. Mulut murai bermaksud orang yang suka bercakap banyak. Pemuda itu tersenyum kambing melihat cara gadis itu berpakaian. Senyum kambing bermaksud senyum yang mengejek. Kemudian kita beralih kepada simpulan bahasa pada bahagian tangan. Simpulan bahasa pada anggota badan tangan seperti berikut. Setiap kali keluar negeri, ayah akan membawa buah tangan untuk kami. Buah tangan bermaksud pemberian. Anggota badan terakhir iaitu kuku seperti simpulan bahasa berikut. Raja itu digulingkan oleh rakyatnya kerana pemerintahannya yang bersikap kuku besi. Kuku besi bermaksud memerintah dengan kejam. 10 simpulan bahasa dalam anggota badan dalam aktiviti kemahiran membaca. Murid-murid akan melakukan aktiviti teater membaca yang mempunyai simpulan bahasa dalam cerita tersebut. Tajuk cerita ialah Si Anak Yang Jujur. Pada zaman dahulu, terdapat negeri terasing yang menjalankan pemerintahan kuku besi. Dalam negeri tersebut, tinggal sebuah keluarga yang mempunyai 3 adik-beradik. Ketiga adik-beradik ini mempunyai sikap yang berlainan. Anak pertama merupakan seorang yang jujur dan berfikiran matang, manakala anak kedua keras kepala dan anak ketiga mulut murai. Pada suatu hari, anak kedua hendak bermain bola sepak bersama kawan-kawannya. Dalam perjalanan, dia terpijak sesuatu. Apakah ini? Oh, sebuah dompet. Sambil membuka dompet, wah, banyak sego wang yang ada dalam dompet ini. Tersenyum kambing. Aku mesti merahsiakan hal ini dari pengetahuan adik-beradikku. Lagi pula, bolehlah aku berbelanja dengan duit ini. Hahaha. Mukanya gembira apabila melihat banyak uang tunai dalam dompet. Setibanya di padang, anak kedua dengan riak menunjukkan uang itu di hadapan kawan-kawannya. Lah kawan-kawan, saya ada duit yang banyak untuk membeli apa yang saya suka. Sis, kamu sungguh hidung tinggi. Anak kedua berlalu dengan sombong, kemudian memasuki kedai mainan. Dia rambang mata melihat banyak permainan di kedai mainan. Dalam pada itu, anak ketiga yang telinga lintah terdengar perbualan tersebut dan memberitahu kepada anak pertama akan hal tersebut.
Tadi saya terdengar berbualan tentang abang kedua mempunyai wang yang banyak. Tidakkah ini sesuatu yang mencurigakan? Ya, jikalau begitu, saya akan menanyakan hal ini kepada dia. Anak pertama berasa sedih dan kecewa apabila mengetahui perbuatan anak kedua. Dia pun terus memarahi adiknya. Anak kedua berasa takut lalu lidah bercadang bahawa dia tidak mengambil wang tunai tersebut. Anak pertama membuat keputusan untuk menghubungi pemilik dompet melalui maklumat yang terdapat dalam dompet itu. Saya mewakili adik saya ingin memohon maaf kerana tidak bertindak jujur untuk mengembalikan dompet encik dengan segera. Tidak mengapa, saya maafkan. Saya juga ingin memohon kepada encik agar tidak melaporkannya kepada pihak berkuasa. Baiklah, jangan bimbang. Memandangkan kamu merupakan anak yang jujur dan seorang abang yang bertanggung jawab, saya ingin memberikan kamu buah tangan untuk menghargai sikap kamu. Terima kasih encik, saya berbesar hati menerimanya. Sama-sama. Lanjutan daripada itu, 10 simpulan bahasa dalam anggota badan bagi kemahiran dengar tutur. Aktiviti yang dipilih dalam gambaran ini ialah aktiviti kuis. Murid-murid akan menjawab soalan yang telah disediakan dengan tepat berdasarkan 10 simpulan bahasa dalam anggota badan. Okey, soalan yang pertama cikgu akan tanya kepada adik, tengok siapa yang bertuah ya. Okey, adik Era. Okey, apa yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa? A. Kata-kata ringkas atau rangkaian perkataan. B. Frasa yang digunakan untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara yang lain. Atau C. Susunan bahasa yang mudah, melekat di mulut dan menjadi sebutan yang dihayati. Cuba kamu jawab. Adik Era? Okey, ada sudah adik Era. Okay. Betul. Apa yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa? Simpulan bahasa ni, boleh minta ulang balik tadi cikgu cakap? Okay. Simpulan bahasa ni adalah kata-kata ringkas ataupun rangkaian perkataan yang kita rumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Okay. Soalan yang kedua, kita minta, sebab tadi sudah sebut, kita panggil adik Ariana. Apakah simpulan bahasa yang memberi maksud tulisan yang sukar dibaca? Jawapan A. B. Cakar ayam. Oh, laju ah. Okay. Adik Ariana, laju. Cakar ayam, betul. Sekarang bergerak ke soalan yang ketiga. Kita minta adik Dania. Adik Dania ada di sana? Apakah yang dimaksudkan oleh simpulan bahasa keras kepala? A. Nah, laju betul kamu ni. Okay. Jadi maksud simpulan bahasa keras kepala adalah sifat degil. Okay. Ya, soalan keempat, kita minta adik Ashraf jawab. Okey. Soalannya berbunyi, ibu memilih baju di pasar raya kerana reka bentuknya yang cantik belaka. Simpulan bahasa yang manakah sesuai digunakan dalam ayat tersebut? Rambang mata. Betul. Okay, soalan yang terakhir daripada adik Siti. Orang yang suka menipu dikatakan mempunyai Tidak bercabang. Ya, betul. Yang terakhir, 10 simpulan bahasa dalam anggota badan bagi kemahiran menulis.
Dalam kemahiran ini, aktiviti yang dijalankan ialah aktiviti lekat dan tulis. Murid akan meletakkan gambar yang sesuai dengan anggota badan yang terlibat dan menulis simpulan bahasa yang sesuai berdasarkan gambar yang diberi. Bahan maujud yang disediakan ialah gambar anggota badan yang terpilih dan kotak 10 simpulan bahasa dalam anggota badan. Aktiviti berlangsung dengan meminta murid melekatkan gambar yang sesuai dengan anggota badan dan kemudian murid perlu menulis simpulan bahasa pada ruangan merah jambu yang telah disediakan. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.